Ajakan utama untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Dalam tempoh 15 bulan, Kementerian telah mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti pendidikan, ahli akademik, ibu bapa dan murid tentang keperluan untuk menjayakan aspirasi sistem pendidikan negara. Dengan maklumat-maklumat tersebut, Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia. Anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Asas kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid mesti tahu, faham dan mampu lakukan. Sejak dahulu lagi, murid Malaysia berkeperluan mengemukakan semua kandungan mata pelajaran yang diikuti. Walau bagaimanapun, kemahiran ini kurang penting dalam ekonomi yang sentiasa berubah pada masa ini. Sebaliknya, murid perlu ada keupayaan mengakulkan, membuat unjuran dan mengaplikasikan pengetahuan secara kreatif dan suasana baharu yang berlainan. Murid juga memerlukan ciri kepemimpinan untuk bersaing di peringkat global. Pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA menunjukkan murid di Malaysia suka mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi beberapa tindakan telah diambil oleh semua pihak bagi memenuhi anjakan ini, seperti yang ditunjukkan di slide ke-5 dan ke-6 ni. Anjakan yang kedua. Anjakan yang kedua ialah memastikan setiap pelajar menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia, iaitu bahasa Melayu yang merupakan bahasa perpaduan dan bahasa Inggeris agar dapat digunakan dalam berkomunikasi di peringkat antarabangsa dan masyarakat. Juga digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Hal ini sangat diperlukan kerana kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia telah mewujudkan persekitaran semula jadi yang kondusif untuk melahirkan murid yang menguasai kemahiran dalam lebih daripada satu bahasa. Dengan menguasai lebih bahasa, komunikasi antara satu sama lain akan dijalankan dengan lebih lancar. Tindakan-tindakan yang untuk memenuhi anjakan ini telah dilaksanakan seperti melaksanakan kurikulum bahasa Malaysia untuk sekolah jenis kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukannya dan juga sebagainya. Anjakan yang ketiga adalah untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Hal ini amat diperlukan kerana murid hari ini akan mewarisi dunia yang penuh dengan cabaran hebat. Daripada kemusnahan alam mengharungi segala cabaran ini, murid bukan sahaja perlu memiliki kemahiran memimpin, tetapi juga nilai murni sejagat seperti integriti, belas kasihan, adil, altruism yang dapat membimbing mereka dalam membuat keputusan beretika. Pada masa yang sama, pembangunan warga negara yang global perlu diimbangkan dengan pembangunan identiti nasional yang kukuh. Yang ini adalah contoh-contoh tindakan yang dilaksanakan untuk memenuhi anjakan yang ketiga ini. Anjakan keempat iaitu mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Hal ini amat diperlukan kerana melalui kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa kualiti guru merupakan faktor berasaskan sekolah yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan murid. Kualiti sistem tidak boleh melangkaui kualiti guru.
Walaupun terdapat guru yang cemerlang dalam sistem pendidikan Malaysia, kajian antarabangsa pada 2011 telah mendapati bahawa hanya 50% pengajaran disampaikan dengan berkesan. Oleh itu, anjakan ini telah diwujudkan dan beberapa tindakan telah diambil seperti mengetatkan syarat kelayakan memasukkan guru mulai tahun 2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30% teratas dan sebagainya. Bagi anjakan yang kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Hal ini penting kerana kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor berasasan sekolah yang kedua terpenting selepas kualiti guru dalam menentukan keberhasilan murid. Dengan itu, berbagai tindakan telah dilaksanakan seperti memperkukuhkan kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua guru besar mulai 2013 dan sebagainya. Bagi anjakan keenam ialah mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Hal ini amat diperlukan kerana melalui data kebangsaan dan antarabangsa telah menunjukkan bahawa sekolah di Malaysia tersebar merentas spektrum prestasi yang luas. Sebagai contoh, dalam PISA 2009, 7% daripada sekolah yang terlibat digradkan sebagai baik, 13% digradkan sebagai sederhana dan 80% digradkan sebagai lemah. Sejak dahulu lagi, banyak program dibentuk berasaskan model satu untuk semua telah dilaksanakan dan data antarabangsa menunjukkan bahawa sekolah memerlukan set intervensi yang berlainan supaya bersesuaian dengan tahap prestasi sekolah yang berbeza-beza. Dengan itu, berbagai tindakan telah diambil seperti mempercepatkan penambaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh Pejabat Pendidikan Daerah di semua negeri menjelang tahun 2014 dan sebagainya. Anjakan yang ketujuh ialah memanfaatkan penggunaan teknologi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Untuk mencapai anjakan ini, kerajaan telah membelanjakan lebih 5 bilion ringgit Malaysia untuk teknologi maklumat dan komunikasi dalam inisiatif pendidikan seperti Sekolah Bestari. Tindakan ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan kualiti sistem pendidikan dan sebagainya, dan tindakan seperti menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui satu Bestari net bagi kesemua 10,000 sekolah menjelang tahun 2013 dan sebagainya. Anjakan yang ke-8 adalah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Tindakan-tindakan seperti mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah dengan memberi kelebihan membuat keputusan tentang bajet dan personel mulai tahun 2013 serta meningkatkan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid dan tindakan sebagainya untuk mencapai anjakan yang ke-8 ini. Anjakan yang ke-9 pula merupakan bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Untuk mencapai anjakan ini, setiap sekolah telah mengadakan pihak PIPG masing-masing
untuk melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah dan tindakan yang seterusnya. Anjurkan ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Seperti pada tahun 2011, sebenarnya 16% daripada bajet tahunan persekutuan dibelanjarkan untuk pendidikan. Jumlah ini merupakan bahagian yang paling besar antara semua kementerian. Bajet pendidikan Malaysia sebagai sebahagian daripada KDNK juga merupakan satu daripada bajet tertinggi di dunia. Dan pelaburan yang signifikan ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan, namun perpindahan sejumlah besar dana daripada bahagian keutamaan lain kepada sistem pendidikan tidak mungkin akan berlaku. Sebaliknya, kementerian adalah kritikal bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam pembelajaran dan peruntukan dananya bagi mencapai anjakan ini. Tindakan seperti mengingatkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalkan program berimpak rendah pada setiap tahun dan sebagainya. Anjakan yang akhir sekali ialah anjakan ke-11, iaitu meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab awam secara langsung. Program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi menunjukkan perubahan asas kebertanggungjawaban kerajaan terhadap rakyat. Tahap kebertanggungjawaban yang lebih rendah daripada standard yang ditetapkan dan kini tidak boleh diterima lagi. Perkara ini diperkukuhkan semasa berlangsungnya dialog nasional. Dalam dialog ini, pihak berkepentingan kerap kali menekankan bahawa kementerian perlu tingkatkan pelibatan dengan orang awam dan menjelaskan kepada mereka tentang jenis dan kemajuan inisiatif yang dilaksanakan serta hasil yang akan diperolehi. Jadi, tindakan seperti menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan inisiatif dalam pembangunan pendidikan Malaysia mulai tahun 2013 kepada orang awam dan juga melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan pada tahun hadapan iaitu 2025.